Assalamualaikum, selamat datang ke SRTV. So ini adalah video susulan mengenai perlawanan di antara Sabah FC dan juga DPM FC yang mana berakhir dengan 3-1 untuk Sabah. Seperti mana aku katakan, video kali ini kita melihat secara tactical formation yang digunakan oleh Sabah FC bagi perlawanan ni. Tapi sebelum tu ada yang bercerita mengenai ada satu lagi perlawanan tutup di antara Sabah FC dan juga DPM di mana kali ini kita tewas 1-2. Cuma untuk benda tu aku tidak boleh komen kerana tidak ada apa-apa official yang dikeluarkan oleh Sabah FC tentang perlawanan tu. So it's hard for me to say lah. Dan satu lagi, iklan seperti biasa. Buat anda yang belum subscribe SRTV, sila lakukannya sekarang. Tekan butang subscribe yang ada di bawah dan tekan butang notification agar anda tidak ketinggalan untuk video yang seterusnya. Dan aku menjemput anda juga untuk menjadi members SRTV di mana anda hanya perlu membayar RM5 sahaja. Bagi bayaran bulanan dah RM5 dan anda akan mendapat keistimewaan di mana ada tercatat berapa bulan sudah anda menjadi member SRTV dan seterusnya. Anda boleh menggunakan stiker dan juga emoticon yang berbeza daripada pekomentar yang lain. Okey, itu saja. Jadi kita mulakan untuk taktikal yang dilakukan oleh Sabah FC pada perlawanan ni guys, daripada gambar yang dikongsikan oleh Sabah FC di Facebook page official mereka. So ini adalah kesebasan utama Sabah FC tersebut, agak berbeza dengan apa yang telah mereka lakukan sewaktu menentang Buriram tempoh hari lah. Dan ini adalah taktikal tersebut guys, di mana kita melihat gandingan Dominic dan juga Rawilson berlaku di situ dan seterusnya. Terlebih dulu formation yang digunakan adalah 4-3-3. So ini adalah formation yang aku anggarkan yang cukup sesuai untuk Sabah FC, di mana Stu, Sifu, Gary di tengah, Jafri, Aidin dan juga Darren Lock di bahagian hadapan. So sewaktu aku melihat starting 11 ni dan penempatan pemain ni di dalam di atas padang, benda yang agak aku kecewa di sini adalah sekali lagi meletakkan Darren Lock selaku winger. Jafri, I have no komplain lah, pasal bagi aku dia juga berkemampuan untuk berada di position tersebut. Tapi yang aku agak kecewa di sini adalah penggunaan sekali lagi Darren Lock di bahagian ni, kerana bagi aku ini benda sudah aku sentuh pada video sebelum ni lah. Of course dia boleh beraksi di bahagian winger, of course dia ada kemampuan untuk berada di position tersebut, tapi efficient dan juga effectiveness untuk dia berada di position tersebut belum cukup. Bagi aku belum cukup layak lah untuk berada di sana untuk Sabah FC, kerana bagi aku ada beberapa player lagi yang sepatutnya digunakan pada position tersebut yang bagi aku lebih natural berada di position tersebut, lebih efektif berada di position tersebut. Seperti mana aku katakan pada video sebelum ni, aku lebih mengharapkan iaitu Kumaran dan juga Tierney berada di position tersebut, kerana bagi aku Kumaran adalah player yang cukup natural berada di position tersebut. Tierney adalah merupakan satu individu yang baru, tapi apa yang aku perhatikan Tierney di sini adalah dia punya kepantasan larian dia yang cukup bagi aku boleh diguna pakai untuk as a winger lah especially. Dan satu lagi adalah aku mengharapkan juga dapat melihat Farhan beraksi di position tersebut. Kerana bagi aku Farhan ni walaupun saiz dia kecil, tapi dia punya vision dia tu cukup diperlukan lah untuk satu pemain yang berada di position sini. Jadi sekali lagi menempatkan Darren Lock di bahagian ini adalah merupakan satu waste of talent lah bagi aku, kerana Darren Lock adalah merupakan individu yang sepatutnya berada di bahagian hadapan di sinilah. Maksud aku menjadi sub untuk Aidin Muyajid. Bukan kita tidak ada Tierney pada perlawanan tersebut. Tierney ada dimasukkan pada separuh masa kedua, tapi unfortunately Kumaran tidak adalah. Dan ini ketara perbezaan dia apabila Farhan mula dimasukkan pada perlawanan ni. Dan sebelum aku pergi ke Farhan lah, so apa masalah dia untuk menetapkan player yang tidak natural, yang tidak biasa dengan position ni adalah dari segi penetration dan juga hantaran bola. Ada yang mengatakan pasal apa efek dari perlawanan ni adalah untuk Aidin sebenarnya, kerana dia tidak diberi servis yang cukup bagus pada perlawanan ni. Walaupun ada mengatakan Aidin diberi servis pada perlawanan ni, tapi masalahnya bukan dua winger ni, tapi masalahnya Aidin sendiri yang tidak mampu untuk menyempurnakan gol tersebut. Begini guys, kamu kena fikir, aku sudah mention natural, aku sudah mention effectiveness, aku sudah mention efficiency player-player tu.
kamu letakkanlah mana-mana player sekalipun, Stu, Sifu, Gary, Dominic, Robinson, di kedua bahagian ni, aku yakin mereka boleh melakukan tugas as a winger. Tapi berapa efektifnya mereka as a winger, itu yang aku tidak nampak di sini. So, inilah aku katakan mengenai Darren Lock ni. Okay, dia mampu berada di posisi tersebut, tapi yang ingin aku sentuh sini, efektif dia berada di winger tu tidak seperti mana player-player yang aku sebut tadi lah, macam Farhan dan juga Kumaran. Of course ada yang masih bercerita pasal Sadil, macam mana Sadil macam tu. Pasal effectiveness ni maksud aku adalah hantaran yang cukup tepat. Okey, macam mana seperti mana aku katakan tadi, kau letaklah Dominic, Gary, Robinson, Stu ataupun Sifu di bahagian wing, mereka mampu untuk menjalankan tanggungjawab, tapi mereka bukan jenis player yang mampu untuk memberikan hantaran yang cukup bagus. Of course, waktu Jaffrey, waktu Darren Lock ada hantaran dilakukan, tapi ianya tidak sebegitu bagus seperti mana hantaran yang pernah aku saksikan pernah dilakukan oleh Farhan especially. Kalau Kumaran pula, kenapa aku ceritakan Kumaran adalah merupakan salah satu player yang boleh membuat cutting ke dalam. Jadi ini pun antara benda yang kita tidak dapat lihat sewaktu Darren Lock lah, especially digunakan di bagian hadapan ni. Semua bola lari lurus ke atas, seperti aku katakan pada video sebelum ni. Semua bola lari begini saja, tidak ada masuk ke dalam. Lebih kurang macam tu. So apabila bola tu dilarikan daripada bahagian sini saja, so hantaran lintang jauh perlu dilakukan. Apabila hantaran lintang jauh perlu dilakukan, ada masa untuk defender untuk membuat main marking kepada Aidin. Apa yang berlaku pada perlawanan tersebut sampai 2 pemain mark Aidin. Lebih kurang macam tu. Pasal kalau player mampu untuk ke hadapan, cutting ke dalam, so at least kemungkinan besar 2 player yang patutnya marking Aidin ni, satu player tu paksa lari untuk cover, untuk cuba menghalang Jaffrey. So tinggal 1-on-1 untuk Aidin di bahagian kotak D. So itu yang cuba aku maksudkan di sini. Memang ada servis yang diberikan kepada Aidin apa semua, tapi sekali lagi apa yang diberikan, hantaran yang diberikan tidak cukup efektif seperti mana pemain-pemain seperti Farhan dan juga Kumaran, lebih kurang macam tu lah. Dan aku believe sekiranya turn ni diletakkan di bahagian ni juga, tier ni, dia juga akan mampu memberikan benda-benda yang kita harapkan. So okay, di bahagian pertahanan Sabah FC pula guys, seperti aku katakan, aku lebih mengharapkan Gaby berada di position tersebut, tapi sekali lagi Gaby tidak diturunkan pada perlawanan ni kerana aku menganggarkan mungkin dia tidak begitu fit untuk beraksi untuk beberapa perlawanan lagi, so membuatkan Robinson terpaksa diturunkan lah. So ini bukanlah gandingan yang aku harapkan as a starting 11 seperti mana aku katakan pada video sebelum ni, kerana aku menganggarkan Robinson adalah merupakan squad player yang cukup bagus untuk beraksi di last minute bagi mempertahankan result. Lebih kurang macam. Tapi sekiranya keputusan masih 0-0, kita mau mencari gol, Robinson bukan Robinson berada di position tersebut. Itu yang cuba aku maksudkan di sini. So dengan menggunakan 3 midfield pada perlawanan ini, bagi aku ianya cukup menjadi, walaupun agak kucar-kacir juga di bahagian tengah, tapi ianya at least dapat membantu memperkuatkan di bahagian halfback kita sebelum tiba ke bahagian defender. So ini benda-benda ni telah dilakukan, kebanyakannya telah dilakukan oleh Gary lah pada perlawanan tersebut. Walaupun beberapa kali juga Gary ditembusi, tapi at least beberapa kali juga percubaan untuk menembusi di bahagian tengah berjaya dipintas lah, sama ada oleh Stu, Gary ataupun Sifu sendiri. So satu lagi keberadaan sekali lagi Sifu di bahagian Sabah FC ni, sekali lagi dia diberi kepercayaan dan berjaya menjaringkan gol lah untuk 2 perlawanan persahabatan berturut-turut. Itu yang daripada aku saksikan di sini. So that's why aku rasa macam ada kepentingannya Sifu dalam squad Sabah FC ni, kerana dia adalah merupakan salah satu player yang mampu juga untuk menjaringkan gol dan of course membantu rakan-rakan yang lain lah. So itulah dia guys perkongsian aku untuk perlawanan ni. Minta maaf sekali lagi penyampaian aku rasa kurang bagus kerana aku nak tahu kenapa aku ada health issue sekarang ni. So I have to run medical check up dan aku tengah tunggu result ni. Hopefully result tu tidaklah seteruk mana, so membuatkan aku macam kurang sihat lah, aku boleh katakan begitu. Kalau bagian yang perasan lah untuk video-video sebelum ni, itu yang aku alami lah. So doakanlah agar medical check up, tes darah tu lah, tes darah yang dalam proses pengecekan sekarang ni
mendapat keputusan yang positif lah. So agar bilang orang kesehatan aku lebih terjamin lah untuk masa yang akan datang. Oke, sorry, itu aku punya side talk sedikit. So itulah guys perkongsian aku untuk apa yang telah terjadi pada peluang ini secara taktikal daripada Sabah FC. So bagaimana pendapat anda? Silahkan tekannya di ruang komentar di bawah. Bertemu lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.